Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, tuan Bilal, pengerusi surau Al-Furqan, ahli jatuhan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan sekalian muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah subuh perdana pada hari ini, yang merupakan hari terakhir untuk tahun 2022 ini, dengan tajuk yang khusus, iaitu khilafiyah dalam agama, kepentingan dan permasalahan dalam kerja-kerja dakwah. Baik, khilafiyah dari segi bahasa, khilafiyah ini dari perkataan bahasa Arab khilaf, yang berarti pertikaian, perselisihan ataupun percanggahan. Dan ini adalah satu perkara yang biasa, yang terbit daripada tabiat manusia, yang mungkin kerana berbeza latar belakang, berbeza ilmu, berbeza pengalaman dan berbeza sudut pandangan. Bahkan sesama adik-beradik pun kita dapati kadang-kadang tak sama, padahal terbit daripada kilang yang sama, latar belakang pendidikan yang sama, ibu ayah yang sama. Tidak jarang antara adik-beradik berlaku perbezaan pandangan. Bahkan yang sudah buat komitmen untuk hidup sebagai pasangan suami isteri pun kadang-kadang berbeza pandangan. Bahkan perkara-perkara yang sesimpel, misalnya nak balik raya kampung mana pun khilaf antara suami dan isteri. Jadi ini satu perkara yang natural, satu perkara yang tabii. Namun timbul persoalan, bagaimana boleh berlaku khilaf dalam agama? Kalau khilaf dalam perkara politik itu biasa, kan? Harap-harap naik kerajaan baru aman, ya ke? Takkan, pasti ada yang khilaf, pasti ada yang berbeza pandangan. Naiklah kerajaan mana pun, pasti ada yang tak setuju. Jadi yang itu kita boleh faham. Cuma agama ni kan adalah kuncinya dan adalah wahyu daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Macam mana masih boleh berlaku khilaf sehingga terbentuknya mazhab-mazhab yang pelbagai. Dalam bab fiqh sahaja ada 4 mazhab yang masyhur. Itu kenapa? Kita sembah Tuhan yang satu, kita punyai Nabi yang satu, kita merujuk pada kitab yang satu, tapi masih khilaf. Ini yang kadang-kadang menimbulkan tanda soal dalam fikiran. Jadi dah sebut tadi, bila khilaf, maka setiap yang mempunyai pandangan itu namanya mazhab.
Dan di zaman kita ini ada juga orang yang tidak selesa dengan mazhab. Ada yang bahkan mengharamkan bermazhab. Ada yang mengatakan tak perlu bermazhab dan sebagainya. Jadi mazhabnya apa dia? Dari segi bahasa, mazhab adalah daripada perkataan bahasa Arab zahaba yazhabu, berarti pergi. Kalau orang belajar bahasa Arab basic, ini kalimah yang biasa digunakan sebagai contoh. Zahaba Umaru ilal madrasati, Umar pergi ke sekolah. Zahaba yazhabu berarti pergi. Apabila ditambah huruf mim di hadapan, maka ia bertukar fungsi daripada perbuatan menjadi ismu makanin, nama tempat. Jadi bahasa Arab kadang begitu, dia ada dia punya timbangan dia, wazan dia. Tambah huruf mim dia sudah tukar jadi tempat. Kalau zahaba yazhabu berarti pergi, maka mazhab iaitu adalah tempat pergi. Ta'ima yat'amu makan, mat'am tempat makan. Begitu. Baik. Zahaba yazhabu juga selain daripada membawa makna pergi, boleh juga membawa makna berpandangan atau berpendapat. Sebab itu kita jumpa dalam kitab-kitab bahasa Arab, bab-bab khilaf disebut zahaba Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ila kaza wa kaza. Imam Syafi'i pergi kepada begini-begini. Pergi di situ maknanya berpandangan. Wa zahaba al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ila kaza wa kaza. Sedangkan Imam Abu Hanifah pula pergi kepada begini-begini, maknanya berpandangan berbeza. Maka mazhab di sini maknanya adalah pandangan atau pendapat. Dan inilah maksud mazhab di sini, opinion ataupun school of thought. Baik, timbul persoalan, kenapa kita perlu ikut mazhab? Tidakkah Nabi SAW berpesan kepada kita ikut Quran dan Sunnah? Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu itu tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang dengan dua ini, iaitu kitabullah wa sunnati, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba kita ikut mazhab. Kenapa? Jawapan, kita itu ikut mazhab kerana kita berpegang dengan Quran dan sunnah. Yang ini bagi setengah orang pelik pula. Kalau pegang dengan Quran dan sunnah, pada sunnah. Kenapa mazhab? Jadi kita jelaskan dari awal, kita ikut mazhab ini sebenarnya adalah akibat atau natijah daripada berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kerana bila-bila masuk umat Islam, khususnya yang kita maksudkan di sini, yang boleh pergi direct menggali kefahaman, menggali hukum, menggali kaedah daripada Quran dan Sunnah adalah ulama. Jadi bila-bila masuk ulama pergi kepada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua natijah. Ada dua possibilities. Pertama, bila ulama pergi kepada Al-Quran, pergi kepada hadis, mereka faham dengan kefahaman yang sama. Semua ulama pun faham begitu. Bila faham sama, keluar fatwa sama. Fatwa-fatwa yang sama oleh semua ulama ini namanya ijma', kesepakatan, konsensus. Kemungkinan yang kedua, yang ini juga tidak jarang berlaku, kerap berlaku. Ulama ini pergi, dia faham begini dengan kefahaman A misalnya. Ulama seorang lagi pergi, dia faham dengan kefahaman B. Mungkin ada yang faham dengan kefahaman C. Kadang-kadang dalam satu masalah ada sampai 5-6 pandangan kefahaman. Maka setiap daripada pandangan ini, itulah namanya mazhab. Dan apa yang berlaku berbeza pandangan itulah namanya khilaf, khilafiyah. Lebih-lebih lagi, konsep mazhab ini diiktiraf oleh Rasulullah SAW sendiri. Ada orang mendakwa kita sekarang ni tak ikut sunnah. Kenapa? Sebab kita ikut mazhab. Zaman Nabi mana ada mazhab. Jadi perkataan dia zaman Nabi mana ada mazhab, kalau dengan maksud mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain-lain, itu memang benarlah. Mana ada mazhab macam itu zaman Nabi SAW. Tetapi mazhab sebagai satu konsep, iaitu orang yang berbeza mempunyai kefahaman yang berbeza tentang agama, itu diiktiraf oleh Nabi SAW sendiri. Baik, sebagai contoh bagaimana Nabi SAW mengiktiraf mazhab, iaitu dengan kata pandangan. Dua orang sahabat
mereka dalam perjalanan masuk waktu solat, mereka nak dirikan solat tetapi tidak ada air. Kalau di negara Arab tu kita fahamlah ya, kalau tak ada air tu memang tak ada air sumur. Di negara kita ni kadang-kadang tak ada air tempat kita saja. Kalau kita pergi keluar sikit banyak air. Jadi sudah ada dalil yang jelas dalam Al-Quran, kalau nak berwuduk, nak solat tak ada air, maka tayamum. Maka kedua-dua sahabat ini faham dengan kefahaman yang sama, itu namanya ijma', sepakat. Jadi mereka tayamum dan solat. Lepas tu mereka teruskan perjalanan. Dalam perjalanan mereka jumpa air, dan waktu solat masih ada lagi. Maka di situ tak jelas, kalau dah solat dengan tayamum jumpa air, nak kena berwuduk solat lagi sekali ke kira pakai jadi yang tadi lah. Tak jelas. Kalau tak ada air tayamum tu ada dalam Quran. Oleh kerana tak jelas, satu orang sahabat dia faham solat kerana tayamum kerana tidak ada air. Sekarang air sudah ada, dia berwuduk dan dia solat lagi sekali. Yang seorang lagi faham, yang solat dengan tayamum tadi kan sudah sah. Solat sudah sah, buat apa nak ulang lagi? Jadi bila berjumpa dengan Nabi SAW, diceritakan kepada Nabi SAW apa yang terjadi. Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Kamu tu buat sudah kena dengan sunnah. Maknanya sudah memenuhi kewajipan yang sepatutnya kamu lakukan. Ya. Di zaman kita, sebahagian umat Islam menyangkakan kalau satu perbuatan itu sunnah, maka yang satu lagi itu mesti bid'ah. Dalam otak dia hanya ada sunnah, kalau tak sunnah dia bid'ah. Begitu. Padahal sunnah bid'ah ini bukan hukum. Yang memandu kita dalam nak melakukan atau meninggalkan sesuatu adalah hukum. Jadi hukum syarak ada 5. Kalau kita disuruh buat dengan suruhan yang pasti, tidak ada pilihan, kalau tak buat berdosa, namanya wajib. Kalau kita disuruh buat tapi masih ada pelanggaran, buat dapat pahala, tak buat pun tidak berdosa, namanya mustahab, ataupun orang Melayu suka sebut sunat. Benda ni sunat. Kalau disuruh kita tinggal, jangan buat, dan tak ada pilihan, kalau kamu buat juga berdosa, itu namanya haram. Disuruh tinggal tapi masih ada pelanggaran, kalau kita tinggalkan dapat pahala, kita buat tidak berdosa, namanya makruh. Dan kalau diberi pilihan, namanya harus, ataupun mubah dalam bahasa Arab. Jadi ini 5 hukum syarak. Jadi misalnya ada orang menyangkakan oleh kerana sunnah itu kita membaca suratul kahfi pada malam ataupun siang Jumaat, dijadikan cahaya antara Jumaat dan Jumaat, maka baca Yasin bid'ah. Ada yang berfikiran macam tu, binary. Ya. Kalau misal kata membuat makanan hantar kepada keluarga si mati, sebab keluarga yang ahli keluarga ini meninggal dunia, biasanya pertama sedih, kedua sibuk. Jadi urusan masak-masak ni mungkin ketinggalan. Kalau jiran tetangga buat makanan hantar kepada keluarga si mati, ini sunnah, Nabi suruh, kerana meringankan beban keluarga tadi. Lalu dia menyangkakan kalau keluarga si mati secara sukarela, bukan dipaksa ataupun bukan menggunakan sumber yang haram atau anak yatim dan sebagainya, buat jamuan sedekah bagi pihak si mati, itu bid'ah. Tidak demikian. Nabi SAW mengatakan yang solat satu kali itu kena dengan sunnah. Nabi tidak berkata kepada yang solat 2 kali, kamu ni sudah buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marrataini. Dan bagi kamu yang solat 2 kali, kamu dapat pahala pun 2 kali. Jadi ini menunjukkan keiktirafan daripada Nabi SAW tentang konsep bermazhab, iaitu berbeza pandangan. Selepas peperangan Al-Ahzab, peperangan yang disertai oleh kumpulan-kumpulan orang-orang kafir, atau dikenali juga sebagai peperangan Al-Khandaq, parit. Kerana dalam peperangan itu orang Islam di Madinah menggali parit sebagai pertahanan. Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang sepatutnya mereka sebagai penduduk Madinah, mereka berjuang mempertahankan Madinah dengan Nabi SAW. Sebaliknya mereka khianat, mereka bersekongkol dengan musuh. Jadi kalau zaman kita sekarang ni mungkin kita panggil treason. Treason ni dekat undang-undang Malaysia secara tertulis setahu saya tak ada, tapi biasanya hukuman mati. Dalam undang-undang kita ada satu istilah dia panggil waging war against yang di-Tuan Agong, melancarkan perang terhadap yang Tuan Agong. Ini pernah digunakan dalam kes Al-Ma'unah.
Dan ada beberapa anggota negara memang dihukum mati ya. Jadi bila sepatutnya pertahankan negara tapi bersekongkol dengan musuh, ini adalah treason. Jadi zaman Nabi SAW dapat wahyu, Allah Ta'ala perintahkan supaya menyerang orang-orang yang di Bani Quraizah. Nabi SAW memberi arahan kepada tentera yang pergi untuk menyerang kampung Bani Quraizah, la yusalliyanna ahadun min asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu ini sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Ini kan hadis ya. Kalau macam kita kadang kita kata ikut hadis lah. Kalau sahabat, hadis tu memang mereka dengar sendiri. Kalau kita tidak dengar hadis, maka kita lihat panduan daripada ulama, katanya hadis ini mutawatir, ini ahad, ini sahih, ini dhaif dan sebagainya. Sahabat tidak ada timbul isu sahih dhaif, mereka dengar yang sendiri apa yang nak sahih dhaif lagi. Dan pasti itu arahan Nabi SAW. Yang pelik dalam perjalanan, apabila masuk waktu solat asar, sebahagian sahabat solat dulu. Sebahagian yang lain sampai di kampung Bani Quraizah baru solat. Tapi waktu asar dah habis. Yang menarik, bila cerita ini sampai kepada Nabi SAW, bagi dia tidak menyalahkan salah satu pun daripada dua perbuatan sahabat. Kerana yang solat dahulu itu bukan ingkar perintah Nabi, tapi memahami arahan Nabi SAW itu. Kalau dalam istilah undang-undang dia panggil purposive approach. Memahami dengan cara apa tujuan Nabi cakap begitu. Tujuannya adalah supaya bersegera, bergerak dengan cepat, kira-kira asar dah sampai sana. Itu maksud yang dipahami. Macam kita lah contohnya, kita nak travel daripada KL ke Kedah misalnya. Kita kata kita nanti akan asar di Sungai. Tadi tengok jalan jam teruk. Jadi kita semayang asar, mungkin di Rawang sudah semayang asar. Dia tadi kata nak semayang asar di Sungai. Ya tadi itu perancangan. Tapi sekarang ni kan dah lambat. Ada tidak alasan sahabat ini berbuat demikian? Ada. Al-Quran menyebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu merupakan satu kewajipan yang berwaktu. Sementara yang sembahyang di kampung Bani Quraizah, sedangkan waktu asar sudah habis, mereka beramal dengan zahir daripada hadis, the literal approach. Nabi kata jangan sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Di kampung Bani Quraizah baru mereka salat. Yang penting dari kejadian ini, bila Nabi SAW tidak katakan kamu salah kenapa sembahyang dahulu, atau katakan ini kamu kenapa tak ikut sembahyang dalam waktu misalnya, itu menunjukkan ada ruang untuk khilafiyah dalam agama. Ada ruang untuk berbeza pandangan dalam memahami tuntutan agama. Tapi kalau yang sudah ijma', yang itu sudah tidak boleh dilanggar. Kerana melanggar ijma' itu hukumnya haram. Bahkan daripada sudut kekuatan, daripada sudut turutan, sumber hukum nombor satu Quran, nombor dua sunnah. Sebenarnya sama saja, sama-sama wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datanglah ijma', datanglah qiyas, ada sumber seperti istishab, ada seperti istihsan, saddu zara'i, masalih mursalah. Ini dibincang dalam ilmu namanya usul fiqh. Zaman kita ada orang sangka sumber hukum hanya Quran sunnah. Jadi keluarlah ayat-ayat ini mana ada dalam Quran hadis. Padahal ijma', padahal melalui jalan qiyas misalnya. Baik, jadi bila Quran dan sunnah dari segi turutan di atas, tapi dari segi kekuatan ijma' lebih kuat. Kenapa? Kerana Quran dan sunnah pun ada kalanya masih khilaf dalam memahami. Jadi misalnya ya, kita ambil contoh mudah. Orang yang komplain ni kenapa ada mazhab macam-macam. Dia tak perasan satu huruf saja pun kadang-kadang ulama sudah khilaf. Bab wudu. Idza kuntum ila salati faqsidu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya. Ini pun masalah kalau kita terjemah sendiri idza kuntum ila salat, bila kamu sudah berdiri solat, mana lepas solat pun baru ambil wudu. Sedangkan ulama faham idza kuntum ila salat, idza aradtumus salat, bila kamu tu nak solat. Jangan tak solat baru ambil wudu. Basuh muka, basuh dua tangan hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum. Dan sapulah dengan kepala kamu. Macam mana? Ambil kepala sapu macam mana? Wamsahu bi ru'usikum, sapulah dengan kepala kamu. Tak ada ulama yang faham macam itu. Cuma faham ambil tangan sapu kepala. Tapi ba satu tu apa makna?
Kenapa tak kata wamsahu ru'usakum? Sapulah kepada kamu kan senang. Kenapa ada wamsahu bi ru'usikum? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ba di situ litab'id. Ba itu menunjukkan sebahagian. Dalam bahasa Arab, ba ada kalanya bermakna sebahagian. Maksudnya sapulah sebahagian daripada kepada kamu. Jadi sebahagian dari segi huruf tu sikit sangat, sekadar 3 helai rambut sudah boleh dianggap sebahagian. Jadi mazhab Syafi'i ini sesuai sangat ya untuk orang-orang yang menjaga remos. Jadi tak rosak remos dia kan sampai sikit. Jangan sapu rambut. Kalau rambut panjang dia kata 3 helai rambut, bukan. Sapu tetap terpada walaupun tak ada rambut dekat saya misalnya. Tapi sekadar itu sudah dianggap sapu. Wamsahu bi ru'usikum, ikut mazhab Hanafi ditafsirkan dengan hadis. Kerana dalam hadis Nabi SAW bagi dia menolak serban bagi dia ke belakang, bagi dia sapu atas kepala dan serban. Berarti sekurang-kurangnya setapak tangan baru sah. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW tolak gitu? Ya. Dan mengikut mazhab Maliki, ba di situ namanya ba zaidah. Ba tambah, tak ada makna pun. Macam orang Melayu suka tambah lan. Biasalah lan tu apa dia? Sedap cakaplah ada lan. Kalau cakap putih pun lan. You know lah. I cannot accept lah. Cakap putih tapi masih lan tu sedap. Ditambah kan orang kita. Jadi bahasa Arab tu ada perkataan-perkataan ditambah, tak ada makna pun. Jadi ke mazhab Malik, wamsahu bi ru'usikum sebenarnya maknanya wamsahu ru'usakum. Sapulah kepada kamu, maka sapu semua. Bayangkan, semua rujuk ayat yang sama, tapi masih berlaku 3 mazhab dalam sekadar mana nak sapu kepala. Baik. Tapi kalau sudah ijma', maka tidak boleh langgar. Mana dalil tak boleh langgar ijma'? Al-Quran. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa nuslihi jahannam itu maknanya kami akan bakar dia dalam neraka jahannam. Berarti perbuatan yang Allah sebut dalam ayat itu haram. Kalau tak haram takkan dijanji neraka jahannam. Apa dia? Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang syiqaqur rasul, siapa yang degil dengan rasul, tak nak ikut ajaran Nabi SAW, itu hukumnya haram, janjinya api neraka. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia mengikut jalan lain daripada jalan orang mukmin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ijma' itu adalah jalan orang mukmin. Bahkan jalan yang disepakati oleh ulama-ulama orang mukmin. Maka dengan nas Al-Quran tadi, melanggar ijma' hukumnya adalah haram. Dijadikan dengan api neraka. Jadi yang ijma' kena jaga. Zaman kita kadang-kadang pelik. Yang khilaf, yang tu yang dia nak bising-bising. Masih nak bising pasal kunut subuh apa. Ya. Tapi pendapat yang rojeh, yang kuat, tak sunat baca kunut subuh. Siapa yang kata tak rojeh? Ikut kajian saya lah kamu. Kamu mustahid mutlak ke, mustahid muntasib ke, mustahid tarjih ke, level kamu. Berapa ratus ribu hadis dalam belanja kamu untuk kamu itu beristihad. Kalaupun kamu kata pendapat yang kuat adalah tak baca kunut subuh, itu bukan benda baru. Ulama hebat seperti Imam Abu Hanifah berpendapat sama. Ulama hebat seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat sama. Tidak membatalkan pendapat ulama yang lain seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpandangan kunut subuh itu sunat. Jadi benda itu sudah khilaf. Bila khilaf, dia terima khilaf. Kamu ikut mazhab Syafi'i, dia baca kunut, dapat pahala. Kamu ikut mazhab Hanafi, dia tak payah baca, benda tak sunat, baca. Masalahnya kadang-kadang di Malaysia, tempat yang orang berpegang dengan mazhab Syafi'i, kat situlah dia nak kecoh. Tuan-tuan, ujunglah saya ni belajar hadis. Jadi oleh kerana saya belajar hadis, saya dapat menilai kalau dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i itu tak kuat. Tak ada nilai. Penilaian kamu tidak ada nilai. Ulama lebih hebat daripada kamu juga berdasarkan kaedah al-istihadu la yaqudu al-istihad. Istihad tidak membatalkan istihad lain. Jadi benda tu remain. Bila khilaf remain, dari segi usaha dakwah tak bijak bermain isu khilaf. Di India, kawan-kawan yang belajar di India bagi tahu, India kan mazhab yang dominan adalah Hanafi. Jadi golongan yang suka main isu khilaf ni, dekat sana dia kata yang sunnah adalah baca kunut. Siapa yang solat subuh tak baca kunut, dia meninggalkan sunnah Nabi SAW pula. Tempat orang ikut mazhab Hanafi, kamu bawa pandangan Syafi'i. Tempat orang ikut mazhab Syafi'i, kamu bawa pandangan Hanafi. Ini dari segi usul dakwah.
membazirkan masa umat dengan perkara-perkara yang sudah selesai, ya. Sudah kita katakan hampir 1000 tahun yang lalu atau lebih. Baik. Jadi saya dah sebutkan tadi, natijah daripada kita ikut Quran dan Sunnah, maka itu berlaku ijma', kesepakatan ataupun khilaf. Khilaf inilah yang melahirkan mazhab. Kata Tuan Imam 70 tadi, ya. Dah 71, 5 minit lagi. Alhamdulillah. Ini tak terangkan. Okey, kenapa berlaku khilaf? Kemungkinan yang pertama, khilaf dalam memahami Al-Quran. Quran tak ada timbul ayat ni sahih ke dhaif. Kan tak ada orang tanya macam tu, ayat Quran mana tu sahih dhaif. Ayat Quran tu mutawatir, pasti dah daripada Nabi SAW. Dia orang tanya sahih dhaif ni kalau hadis. Kerana hadis sebahagiannya mutawatir. Mutawatir ni maknanya diriwayat oleh bilangan yang begitu ramai, sekira-kira tak mungkinlah berbohong, tak mungkinlah tersilap, tak mungkinlah terlupa. Seramai itu. Cerita mutawatir ini bukan mesti Quran hadis. Cerita biasa pun boleh kita yakin, sebab dia mutawatir. Contoh, kalau saya tanya orang dalam surau, ya, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Semua akan jawab Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi tak semua sokong beliau kan. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Tapi kalau mengatakan beliau PM sekarang, semua jawab dengan yakin. Kenapa yakin? Adakah ahli surau sini hadir masa dia akan sumpah? Atau melihat dengan mata sendiri wakikah pelantikan beliau? Mungkin ada Tan Sri Datuk Seri yang hadir, tapi majoriti tak hadir. Ada yang tak hadir, apa confident kan? Yalah, bukan semua orang bagi tahu. Ya, Awani bagi tahu, Berita Harian bagi tahu, Sinar Harian bagi tahu, apa CNN, Al Jazeera pun berita yang sama. Takkanlah satu dunia berbohong. Itu konsep mutawatir. Padahal cerita siapa jadi Perdana Menteri Malaysia bukan Quran hadis. Cerita biasa, cerita dunia. Tapi kita yakin kerana perkhabaran itu sampai secara mutawatir. Al-Quran semuanya mutawatir. Hadis ada yang mutawatir. Banyak juga hadis yang ahad. Seorang, dua orang boleh tersilap. Seorang, dua orang boleh terlupa. Maka hadis yang ahad inilah ulama terpaksa kerja lebih. Tengok pula kualiti perawi macam mana. Lihat pula sanad bersambung ke putus. Akhirnya kalau didapati kualiti bagus, sanad bersambung baik, namanya sahih. Sahih maknanya apa? Kemungkinan besar Nabi kata. Tapi kalau kualiti perawi tak ada masalah, perawinya agak terlupa atau benda-benda cakap macam ni, buat-buat macam ni, mungkin juga macam tak pasti, ya. Maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi SAW tak sebagus hadis sahih. Maka dikatakan hadis ini tidak sahih. Hati-hati. Kerana tidak sahih di sisi orang kita ni tak betul. Contoh, orang kata betul ke dapat berita kata pilihan raya negeri akan dibuat bulan depan. Orang-orang tanya kan. Lalu dijawab oleh orang yang dalam circle politik ni, tak sahih tu. Apa yang kita faham? Dia jawab tak sahih. Tak betul. Dalam ilmu hadis tidak demikian. Tidak sahih bukan makna hadis itu tak betul. Tidak sahih berarti hadis itu tidak memenuhi syarat hadis sahih, dinamakan dhaif. Masih ada kemungkinan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama seperti Imam Nawawi menyebutkan ijma', sepakat para ulama ahli hadiskah, ahli fiqhkah, ahli bidang yang lain bahawa harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif dalam skup yang tertentu. Seperti fadailul a'mal, kelebihan beramal. Termasuk baca Yasin malam Jumaat. Kenapa orang Melayu suka baca Yasin malam Jumaat? Antaranya kerana ada hadis yang mana Islam memberitahu man qara'a surah Yasin lailatal Jumaati ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, diampunkan dosa dia. Tapi hadis itu dhaif. Dhaif berarti kemungkinan Nabi kata, tapi tidaklah sebagus hadis yang sahih. Maka ulama menyuruh kita beramal kerana kalau memang Nabi kata, kita dapat fadilah. Kalau Nabi tak kata, kita dapat pahala baca Yasin. Dan beramal dengan hadis dhaif ni, konsep dia, logik dia memang kita amalkan. Contoh, tuan-tuan bawa kereta. Kalau bawa kereta Asia, okeylah. Tapi kalau bawa kereta BMW, Mercedes, apa tak lagi, Lamborghini dan sebagainya, bawa kat highway, jalan clear, bawa 110 lah. Tak ada lah bawa 110. Tak sedar memang 106, 108, ya.
Tiba-tiba tengah sedap 1618, tengok sebelah sana ada bin. Apa reaksi kita? Kita slow down. Slow down kita tu sudah beramal dengan konsep hadis yang dhaif. Kalau orang bagi bin belum pasti ada speed trap. Orang sana bagi bin mungkin dia nak memotong, so dia takut lori itu tiba-tiba ke kanan, dia bagi bin supaya lori itu tak ke kanan. Itu yang nampak pada arah sana, speed trap ke. Kita slow down walaupun kita tak pasti. Namanya ihtiyat, berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab itu dalam bab targhib dan tarhib, menggalakkan dan menurunkan bab fadailul a'mal ataupun fadail manusia, kelebihan manusia. Dalam bulan Rabiul Awal yang lalu, Cahkim kena hentam dalam Facebook oleh netizen yang lebih alim daripada ulama. Jangan tahu sekarang ni nak jadi mufti bukan payah, syaratnya ada akaun Facebook, boleh berfatwa sesuka hati. Jadi Cahkim buat keluar satu poster menceritakan bahawa bila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpadam api yang menjadi sembahan orang Majusi, yang mana api itu sudah katakan 1000 tahun tidak pernah terpadam. Lahirnya Nabi SAW terpadam api tersebut. Jadi orang marah, apa Cahkim buat hadis macam ni, tak cek dulu ke dan sebagainya. Padahal hadis itu dhaif. Dhaif berarti ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tak betul. Ini kita sirah saja, bukan kita hukum. Kita sirah, perjalanan kita boleh jadilah api itu padam, boleh jadilah api itu tak padam. Kalau padam ni menunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir ada apa padam, mungkinlah masa backup. Ya, tapi tak ada apa kelebihan, kita biasa. Nabi lahir ini berlaku, itu berlaku, tapi dhaif. Dhaif dalam bab kelebihan masih dijadikan sandaran oleh para alim ulama. Jadi dalam bab Quran semua menerima kalau itu Quran, tapi memahami boleh jadi khilaf. Kalau hadis lagi menerima itu sudah khilaf. Ada ulama terima hadis ni. Bayangkan hadis sahih Muslim, sahih di sisi Imam Muslim. Ibnul Jauzi kata maudhu'. Hadis sahih Muslim, Ibnul Jauzi sebahagian bukan semua dalam sahih Muslim itu, kata ada 3-4 hadis yang di sisi Ibnul Jauzi ini adalah maudhu', palsu, bukan hadis Nabi, orang reka saja. Poinnya apa? Poin dalam menilai hadis tidak ada dalil yang wahyu. Tidak ada dalil hadis mengatakan hadis ni sahih, atau Quran kata hadis ni dhaif. Tidak ada. Dhaif, sahih adalah ijtihad para ulama. Bila ulama kaji, mereka masih boleh berbeza pandangan. Macam kita juga, kita nilai kawan kita satu office. Ada seorang kata, Isyak, kalau dia ni tak percaya sangat bila dia cakap, kau dengar boleh lah. Kawan kita orang politik lah. Dengar boleh, percaya tak boleh. Tapi soalan dia jawab, aku okey. Sebab kawan ni tak ada masalah tu. Tak pernah dia cakap bohong. Kita sama kita menilai office mate kita boleh khilaf. Apatah lagi para ulama menilai rijalul hadis, perawi-perawi hadis. Di sisi ulama ni dia kata orang ni siqah, boleh dipercayai, yang lain satu kata tidak, maka natijah akhirnya di sisi ulama ni sahih, di sisi ulama satu lagi dhaif. Bahkan yang palsu juga kadang-kadang ulama khilaf. Ini adalah maudhu' di sisi satu ulama, tapi tidak maudhu' di sisi ulama yang lain. Jadi zaman kita ni kadang-kadang orang terlampau obses di situ. Dia buat satu Facebook khas, ustaz-ustaz yang suka menceritakan hadis palsu dalam ceramah dia. Kesian, hamba Allah cerita hadis yang mengikut apa pengajian dia hanya sekadar dhaif. Dan hanya nak cerita tentang fadilat. Semata-mata satu ulama menilai palsu, belum pasti yang lain ulama menilai palsu juga. Jadi ini punca khilaf. Yang ketiga, khilaf dalam memahami uslub Quran dan Sunnah. Adakah al-aslu fil amri yufidul wujud? Kalau diperintah makna berarti wajib, atau berarti harus, atau berarti sunnah. Kalau dilarang adakah berarti haram, atau sekadar makruh, dan sebagainya. Dalam memahami uslub juga boleh berbeza. Dan khilaf dalam mengenal pasti hukum yang tidak ada nas lagi. Pada kita semayang jarak-jarak masa PKP, kan ada yang marah-marah ini agenda WHO apa macam ya? Ni konspirasi Dajjal ni. Sebab kita semayang jarak-jarak, kesian mufti-mufti pun terlibat dengan konspirasi Dajjal. Sebab satu Malaysia tu mufti benarkan semayang jarak-jarak. Kenapa tu? Ada yang kata tak boleh, sebab sunnah ni kan semayang kena rapat-rapat. Ada yang kata boleh sebab nak jaga kemaslahatan, nanti ada mudarat. Nah, ini sebab tidak ada nas. Bila tidak ada nas, boleh jadi khilaf. Insurans ya,
majoriti ulama kata haram insurans konvensional, ada 2-3 ulama kata tidak haram kerana tidak ada nas tentang insurans benda baru. Contoh, ini yang kita ambil yang paling jelas. Sebab orang kata umat Islam berpecah sebab ikut mazhab. Cuba ikut Quran hadis, kita akan bersatu. Orang cakap macam ni dia tak faham. Umat Islam berpecah bukan kerana ikut mazhab. Umat Islam berpecah adalah kerana politik. Tak kira sejak zaman sahabat. Perang Jamal, perang Siffin kan politik. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum. Ada yang sokong Sayyidina Ali. Itu jadi istilah Syiah tu asalnya Syiah berarti dia penyokong. Jadi kalau musim-musim bola macam-macam Syiah ada. Ada Syiah Selangor, ada Syiah Johor, ada Syiah Kedah, penyokong. Tetapi bila dia sudah ta'assub kepada Sayyidina Ali, bolehlah dia buat bid'ah, menghina sahabat Nabi, mereka hadis palsu, itu ini. Ya. Jadi asalnya politik. Perpecahan Islam asalnya adalah kerana perbezaan dalam menangani perbezaan politik. Mazhab tak ada masalah. Kalau dia kata ikut Quran Sunnah, cuba tengok. Bila orang perempuan diceraikan oleh suami dia tak boleh terus-terus kahwin dengan orang lain. Mentang-mentang boyfriend lama tunggu, semalam suami cerai, hari ni kahwin. Tak boleh. Dia boleh kahwin dengan orang lain, syaratnya sudah habis iddah. Berapa lama iddah perempuan? Quran sebut jelas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, hendaklah mereka itu beriddah selama 3 quru. Maka ijma' para ulama bahawa iddah perempuan adalah 3 kali quru. Ijma'. Tidak ada yang kata 4, tidak ada kata 2. Ya, semua kata perempuan yang merdeka, yang bukan hamba, kalau suami dia cerai, hendaklah dia beriddah 3 kali quru. Tetapi khilaf di mana? Pada perkataan quru. Kenapa pula quru jadi khilaf? Salasah ada satu makna je, 3. Tapi quru ada 2 makna. Satu makna Qur'an adalah haid, dan satu lagi makna Qur'an adalah suci daripada haid. Jadi Quran masukkan haid ke suci. Nak tahu haid ke suci dia dah. Ulama terpaksa rujuk ayat Quran lain yang berkaitan, rujuk kepada hadis, kerana hadis menerangkan makna Al-Quran, rujuk kepada uslub bahasa Arab sampai macam tu. Saya ingat masa tahun 5 di UIA belajar bab khilaf ni. Dia sampai tengok adat dan mahdud dalam bahasa Arab, bilangan dan dibilangkan tu dia mesti beza dari segi gender dia. Kalau bilangan itu muzakkar, iaitu lelaki, male gender, yang dibilang mesti muannas, iaitu perempuan. Jadi antara at-tuhuru dan al-haidah, mana yang muannas, mana yang muzakkar? Sebab bilangan dia salah satu muannas, perempuan, maka quru mesti muzakkar. Maka yang menyokong mengatakan at-tuhuru muzakkar, maka maksud dalam ayat adalah suci, pun tak sepakat. Akhirnya mazhab Hanafi kata quru maknanya haid, dan 3 kali haid sudah habis iddah. Mazhab Syafi'i kata quru maknanya suci, 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, ayat yang sama, perkataan yang sama, khilaf. Jadi kita jangan pelik ya, khilafiyah dalam agama ni biasa berlaku, tapi bukan semua benda lah nak khilaf. Sembahyang waktu 5 waktu ke 3, tak ada khilaf. Yang pandai-pandai kata 3 waktu tu dia melanggar ijma'. Bahkan dia kata sembahyang tak wajib tu boleh jadi kafir. Dia tak sembahyang belum kafir lagi, fasik. Tapi dia kata sembahyang yang orang Islam sembahyang ni tak wajib pun, dia sudah jadi kafir, dan dia menafikan perkara yang sedia maklum dalam agama. Okay. Ini contoh mazhab saya dah sebut tadi, saya tidak ulang lah ya. Yang sembahyang dengan tayamum, ulang tak ulang, Nabi benarkan. Kemudian yang ayat ni apa, sembahyang asar sebelum sampai di kampung Bani Quraizah. Ini antara soalan lucu tentang khilaf. Ada slide ada 25, saya dah sampai slide yang 21 ni. Oh, tuan-tuan tak ada slide. Saya seorang yang tengok slide. Betul? Tak ada slide. Saya tak perasan. Baru je. Dia nak outcome power macam mana?
Tadi ada sekejap ada. Sebelah sana ada. Oh, sebelah sana ada. Jadi Ashabul Yamin ada. Ashabul Shimal. Hilang juga. Baik. Okey, saya dah menuju pada ending kan. Kalau flight tu dia dah suruh pakai seatbelt pada dia suruh tegakkan tempat duduk, yang mana tidur dah boleh bangun ya. Tentulah lebih kurang. Baik, jadi ada soalan yang nampak macam bijak tapi sebenarnya lucu ya. Bab berkhilaf dan mazhab ini. Ada orang tanya, kita sekarang ni dia ikut mazhab Syafi'i lah, Hanafi lah, Maliki dan sebagainya. Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Ada orang tanya macam tu. Lah kita dia ikut mazhab-mazhab, Nabi dulu solat ikut mazhab mana? Jadi soalan ni lucu. Kerana sepatutnya orang tahu Nabi SAW solat ikut wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi bercakap pun tidak ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau bercakap itu juga adalah wahyu. Kalau bercakap pun tidak ikut wahyu, agak-agak solat ikut suka hati tak mungkin. Nabi pasti solat ikut wahyu. Habis kenapa kita solat ikut mazhab? Sebab dia ikut Nabi. Bukan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi tak kata hendaklah kamu solat ikut mazhab. La ilaha illallah. Abang bila lihat Nabi solat, itu faham tak? Ya abang beri nak solat sebagaimana lihat Nabi solat. Abang lihat Nabi solat bila? Minggu lepas. Ke tahun lepas. Kan tak ada antara kita yang lihat Nabi solat. Jadi realitinya kita solat sebagaimana kita solat bukan sebab kita lihat Nabi solat. Sebab ustaz kita dulu ajar macam tu lah cara solat. Dan ustaz kita pun tak lihat Nabi solat. Dia pun ambil daripada ustaz dia, daripada guru dia. Maka kalau kita ikut mazhab, sanad solat kita ni akan bersambung daripada guru kepada guru kepada guru. Kalau mazhab Syafi'i kepada murid Imam Syafi'i, kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, kepada guru Imam Syafi'i, kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itulah yang melihat Nabi solat. Habis kenapa beza-beza tu? Kerana sahabat kadang-kadang cerita beza. Sahabat ni cerita macam ni, sahabat cerita macam ni. Dan boleh jadi Nabi SAW buat berbeza. Tak mustahil Nabi SAW ada kali ni letak tangan di bawah pusat. Ada kali Nabi SAW letak tangan di sini. Jadi yang lihat di bawah pusat, dia cerita bawah pusat. Adakah kita ni nak sujud, turun lutut dulu ke tangan dulu? Hilang. Ada yang kata lutut dulu, ada yang kata tangan dulu. Dan tak mustahil Nabi SAW buat dulu. Kita pun kalau lutut tengah kuat, dia lutut dulu. Kalau lutut tengah lemah, kan tertumbuh kita kalau lutut dulu. Maka tangan dulu. Yang bid'ahnya adalah kalau kepala dulu, itu memang bid'ah. Itu masuk hospital lah, kepala dulu. Lutut dulu ataupun tangan dulu boleh lagi sunnah. Yang kedua, soalan yang lucu. Yang tadi tu adalah historical. Nabi semuanya ikut mazhab mana. Yang satu lagi futuristik. Kita ikut mazhab-mazhab ni. Nabi Isa AS nanti turun ke dunia, Nabi Isa ikut mazhab mana? Hangkai juga mazhab Nabi Isa pasal apa? Yang pasti Nabi Isa AS turun ke dunia memerintah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang nak beramal ikut syariat siapa? Sama lah, syariat Nabi Muhammad SAW. Nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kita nak tunggu Nabi Isa turun dulu. Aku buat kunut ni macam ni lah. Kalau Nabi SAW baca kunut, aku mau lah baca. Tapi kalau Nabi SAW tak baca kunut, aku tinggal. Oh, Nabi SAW tunggu kita sempat ke dengan apa? Kan kita nak beramal sekarang, tak ada yang kita nak tunggu Nabi SAW. Maka kita beramal dengan syariat Nabi Muhammad, ceritanya rujuk pada Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, istishab dan istihsan, masalih musalah, satu zara'i. Maka natijah daripada rujuk pada Quran dan Sunnah inilah berlakunya mazhab. Jadi hati-hati ya. Jadi khilaf ni satu perkara yang biasa. Baik. Kenapa 4 mazhab? Sebab takdir Allah ini yang kekal. Mazhab asalnya banyak. Sahabat Nabi pada yang mazhab macam ni, mazhab macam ni. Bab Faraid, ada mazhab Said bin Sabit, ada mazhab Muaz bin Jabal, ada mazhab itu dan ini. Tetapi takdir Allah, mazhab-mazhab ini pupus. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Lais bin Sa'ad lebih faqih, lebih mahir hukum berbanding Imam Malik. Tapi mana mazhab Imam Lais? Pupus. Maknanya kita ikut salah satu pada 4 mazhab. Dan inilah yang masih tersisa, ilmunya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Maka sebagai kesimpulan, baik ikut mazhab ni ada 3 pilihan. Ini kesimpulan dah. Yang mana itu dah boleh bangun lah ya. Nak simpulan yang terakhir lah. Iaitu kita tak ada isu tak bermazhab.
Kalau orang kata saya tak bermazhab, tak ada. 3 pilihan saja. Pertama adalah mazhab guru kita. Kita buat apa pun ikut guru kita, yang guru kita ambil daripada guru dia. Yang guru dia juga ambil daripada guru, bersambung-sambung sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW, diberi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pilihan yang pertama. Dan yang tinggal macam ini ada 4 saja: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi saya nak amal 4 saja. Angan-angan besar. Zaman dulu ada orang Allah bagi alim 4 mazhab, tapi dia akan beramal 1 mazhab. Kamu 1 mazhab pun tak alim, nak beramal 4. Masya Allah, hebat. Mazhab kita Syafi'i begitu tak alim. Itu kata jujur lah. Saya pun pernah tanya apa pernah mazhab kita. Kita tak tahu. Tiba-tiba nak beramal 4 tak mungkin. Kamu nak beramal 4 mazhab macam mana? Baca kunut 2 mazhab kata sunat, 2 mazhab kata tak sunat. Kamu nak beramal 4, baca ke tak baca? Kan hanya 1 juga. Yang kedua pilihannya, kata dia, saya lebih selesa dengan pensyarah saya lah salat. Sebab pensyarah saya dia ada PhD, dengan Imam Syafi'i tak ada PhD. Jadi saya itu lebih selesa ikut pandangan pensyarah saya. Apa yang pensyarah saya kata itu pendapat yang kuat, saya ikut. Jangan bagi kamu boleh ikut mazhab pensyarah kamu. Nak kata kamu tak berzhab, tidak. Sebab bila pensyarah kamu kata dalam bab ni baca kunut tak sunat, kamu ikut. Dalam bab ni dia kata mazhab Syafi'i yang betul, bahasa rambut kan mazhab Syafi'i syok. Ni pendapat mazhab Syafi'i kuat, kamu ikut. Bab batal wuduk, pergi mazhab saya pula, bersentuh tak batal. Ya. Jadi mazhab pensyarah kamu. Yang terakhir, kata dia, saya ni jenis tak ta'assub. Pendapat Imam Syafi'i betul, saya ikut. Tak betul, saya tinggal. Bahkan pensyarah saya walaupun dia ada PhD, dia tak masuk dah. Kalau dia silap, saya pun tinggal. Saya tak ikut pensyarah saya. Jadi ini namanya ikut mazhab hang sendiri. Mazhab hang yang nak nilai Imam Syafi'i betul tak betul, Masya Allah hebat betul. Ya, pasti berada dalam dada, berarti hadis 1000 dalam dada kamu. Ya, sebab kamu pensyarah kamu di 6 tahun juga buat kajian PhD dia. Ya, kamu surah 7 kali dah boleh nilai pensyarah kamu, Masya Allah hebat. Inilah mazhab yang paling cepat masuk neraka. Wa jazabillah. Sebab Nabi SAW bagi amaran, ajrukum 'alal fatwa atau awil fudya, ajrukum 'ala nari jahannam. Yang paling berani kalau kamu berfatwa, itulah yang paling berani nak masuk neraka jahannam. Beranilah. Bahasa Arab fa'il maf'ul pun tak tahu. Ya, mana fa'il madhi mudhari' pun tak tahu, mana na'ib fa'il pun tak tahu, apatah lagi balaghah, apatah lagi usul fiqh pun tak tahu. Dilalah. Mana dilalah yang zahir, mana dilalah yang khafa pun tak tahu. Tiba-tiba fatwa sini-sini, itu na'udzubillah, masuk neraka itu lebih cepat. Wallahu a'lam. Saya berhentikan setakat ini. Kita tutup, tak ada soalan ni. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Moga-moga Allah jadikan bermanfaat. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Majlis mengucapkan